Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi dua Fatona. Bagaimana dengan kerja-kerja minggu lepas? Cikgu harap semua murid dapat menyiapkan walaupun kita dalam PKP. Cikgu haraplah ibu bapa, kakak, abang awak dapat membantu untuk menyiapkan kerja-kerja yang telah diberikan melalui buku-buku aktiviti. InsyaAllah cikgu akan print dan cikgu akan berikan beberapa latihan aktiviti yang boleh diambil di pondok jaga sekolah nanti. Baik. Kita masih lagi dalam topik yang sama, iaitu topik panjang, gising dan isi padu. Dia ada 3 perkara, sub-sub topik dia. Jadi kita terus kepada tajuk yang terakhir dalam tajuk ni. Topik ni adalah isi padu. Okey, isi padu ni adalah untuk mengukur, cikgu ulang kaji sedikit. Isi padu ni adalah untuk mengukur benda yang cercair. Cercair. Awak ingat lagi, mungkin awak darjah 1, awak sudah belajar berkaitan dengan cercair, iaitu seperti nak ukur sukatan air, mengukur sukatan minyak petrol, mengukur sukatan ubat yang cair, bukan yang pil tapi yang cair. Apa-apa benda yang cair lah, macam silinder kereta dan sebagainya lah. Minyak masak, minyak masak dikategorikan cair, tetapi ditimbang menggunakan alat penimbang kilogram. Yang kita belajar itu iaitu tajuk berat. Baik. Untuk isi padu ni kita kena kenali mililiter dan liter. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada tajuk mililiter dan liter ni, cikgu nak awak kenali. Pernah tak minum air mineral yang botol besar? Okey. Di satu label dia ada tertulis dalam label ni, air ni adalah bermula dengan 1.5 liter. Awak akan nampak huruf yang dikenali liter. Liter ditulis dengan hurufnya macam ni. Cikgu tak okey, liter. Ataupun L saja pun tak apa. L saja pun tak apa kita nak tulis. Kemudian dalam botol kecil ni 0.5 liter. Ataupun dia tulis juga dalam iaitu kalau botol ni, untuk pengetahuan awak, 3 botol air mineral ini bersamaan dengan 1 botol mineral ni. 3 ni, 1, 2, 3 bersamaan dengan yang ni 1 liter. Jadi 1.5 liter, maaf. Baik. Yang ni 0.5 liter ataupun 500 ml. ml tu ditulis dengan mililiter. M-I-L-I-L-I-T-E-R, liter. Ataupun simbol dia adalah ringkas ml. ml. Kita tulis belakang hujung dia sebagai simbol unit kepada isi padu. Liter ditulis dengan L, mililiter ditulis sebagai ml, sebagai ringkasnya. Baik. Awak boleh juga boleh mencari sukatan-sukatan mililiter ataupun liter di dalam air minuman yang awak beli di kedai runcit, seperti Milo. Cikgu minat Milo. Okey, Milo ni dia ada tulisan kecil saja. Awak akan cari 200 ml nilai dia. Air ni Nescafe Dutch Lady 180 ml. Okey. Milo tin. Nilai dia, okey, cikgu akan tunjuk dekat kamera. Nampak tak? 240 ml. 240 ml. Nanti awak akan jumpa dekat mana-mana label yang kecil di tempat bahan cecair ataupun air minuman yang awak beli. Begitu juga kalau kita beli sabun, shampoo, mama awak beli, mesti ada menandakan sukatan cecair tersebut, iaitu di belakang label tersebut dia ada tulis. Macam contoh ni, penyembur untuk Stereka, untuk gosok baju, 550 ml.
Jadi awak mengenalilah. Boleh mengenali, boleh anggarkan berapa banyak air. Kalaulah air ni, kalau banyak ni 1.5 liter ataupun 1,500 mililiter. Bagaimana? Berapa baldi? Berapa botol air ini kah untuk mengisi sebuah baldi? Air nak penuhkan dalam sebuah baldi ataupun dalam beseng ataupun dalam kolam yang awak mandi dekat rumah ataupun di mana-mana hotel yang awak sedang bercuti selepas PKP nanti. Okey. Okey. Jadi selesai yang tu. Jadi pada muka surat 172 tadi, menggunakan buku aktiviti jilid tak ada jilid. Dahulu 2 menggunakan muka surat 132. Awak boleh mengenali. Awak boleh mengenali di dalam ni, cuba cari. Tulis semula isi padu dalam ml ataupun liter. Awak cari. Contohnya aiskrim yang diminum oleh dalam gambar tersebut, berapa dia tulis 380 ml. Okey, dia akan menggunakan simbol apa? Kalau liter L, kalau mililiter ml. So awak hanya tulis ml sahaja. Kalau air dalam baldi yang banyak tu tidak boleh ukur dengan ml, boleh ukur dengan liter. Awak banding beza antara mililiter dan liter. Bagaimana nak mengetahui banding beza ukuran menggunakan mililiter ataupun liter? Kalau mililiter, dia hanya menggunakan air yang sedikit ataupun cecah air yang sedikit. Dia akan guna simbol, dia akan guna sukatan ml. Jika air tu banyak, macam dalam ni, dalam baldi, dalam kolam mandi, kolam ikan dan sebagainya, dia menggunakan ukuran sukatan liter ataupun L. Bagi ringkasan kepada liter. Baik. Kicap, cuka, sos yang awak masak dekat dapur tu semua menggunakan isi padu cecair yang menggunakan sukatan unit liter dan mililiter. Tak percaya? Cuba pergi tengok dekat dapur, tengok botol kicap, botol cuka dan sebagainya. Ada tak dia tulis dekat label tu, dia ada tulis. Seperti yang cikgu beritahu, dekat air mineral tadi ada ukuran ml ataupun L. Ikut sukatan yang telah diberikan. Baik, pada muka surat 133, cikgu sapu dulu yang ni. Kita nak tahu berkaitan dengan L dan ml. Bagaimana kita nak tahu ml ataupun L menggunakan ukuran-ukuran yang telah diberikan? Okey, berdasarkan kepada buku latihan awak tu. Okey, nampak dia buat sini 1, 2. Lepas tu dia ada sengat. Ada yang sengat dia 5, ada yang sengat dia 10 dan sebagainya, macam-macam. Okey, cikgu tak boleh nak lukis sangat kat sini sebab agak susah. Jadi, okey, cikgu buat semula. Okey. Sini dia buat 100, 200, 300, 400. Di dalam ni dia ada sengat-sengat. Tak apa. Ini dalam bentuk ml. Semua dalam ml. Okey, dia menunjukkan air. Air teh ke air Milo ke? Okey, ni air. Berapa sukatan dia sekarang? Sukatan dia sekarang adalah bersamaan dengan 300 ml. Kalau dia keluarkan yang bentuk macam ni. Okey. 1, 2, 3. Kemudian dia ada separuh. Ini separuh. Mana ini 0.5, ni 1.5, 2.5. Okey. Yang lebih lanjutnya, yang lebih detail, cuba tanya ibu bapa awak bagaimana dia jadi 1.5. Sebab ni separuh. Yang ni 1, ni 2, ni 3, ni 0.5.
remote. Tapi dalam buku tu, dalam buku dia tak tulis. Katakanlah air dia akan letak dekat sini. Okey? Letak sini. Maknanya air ni 2 liter. Air tu sudah menunjukkan 2 liter. Cikgu ada satu contoh. Cikgu gitu agak cepat sedikit. Namun begitu awak boleh tengok berdasarkan kepada soalan muka surat 133 menggunakan unit liter dan mililiter. Awak boleh tahu kedudukan air pada gambar rajah tersebut dan awak boleh tulis sama ada dia ke dalam mililiter ataupun dalam liter. Okey. Cikgu ada satu pecah garis. Nampak? Okey, nampak? Okey, dia ada ukuran. Ada ukuran. Apabila kita naikkan ni, dia ada ukuran. Sengat-sengat dia. Dia macam jam juga. Macam kita belajar timbangan berat baru ni. Setiap palang-palang tu adalah sengat kepada nombor tersebut. Katakanlah nombor 1. Okey, ni 1. Ni 0.1 ml. Sukatan ni menggunakan ml. Tak apalah. Nanti awak akan biasa tengok pada gambar rajah dalam buku latihan aktiviti awak nanti. InsyaAllah awak boleh buat. Kemudian pada muka surat 134. Kita boleh menganggap berapa banyak air di dalam bekas ataupun cecair dalam bekas. Contohnya susu. Tandakan right isi padu anggaran yang sesuai. Okey, contoh susu botol 25 ml, 250 ml. Kalau 25 ml, air itu mesti menggunakan botol yang kecil. Kalau 250 ml, mesti menggunakan botol yang besar. Jadi awak kena menganggap. Ingat, ukuran ml adalah lebih rendah. Ukuran ml dengan L, kita boleh dapat mengecam. Boleh mengetahui kedudukan ml dengan L apabila L akan menggunakan bekas yang lebih besar, ml dia menggunakan bekas yang lebih kecil. Tetapi antara ml dan sama ml, jika bekas yang kita guna tu lebih kecil dengan bekas yang satu lagi menggunakan sukatan unit ml juga, tengok pada sukatan tersebut. 100 dengan 200. Mestilah 100 ml dengan 200 ml. Mestilah 100 ml menggunakan bekas yang lebih kecil dan 200 ml menggunakan bekas yang lebih besar. Okey, itu saja yang cikgu boleh tahu untuk setakat ni. Cikgu harap awak boleh siapkan kerja rumah. Yang minggu lepas pun kena siap. Dan yang ni tajuk isi padu pun kena siapkan. Sebab minggu depan kita akan sambung dengan video yang baru, iaitu tajuk bentuk. Tajuk bentuk. Awak mesti habiskan yang ni dan bolehlah belajar sedikit berkaitan tentang bentuk. Okey, cikgu akhiri video cikgu hari ini. Terima kasih kepada penaja cikgu Redlina, penaja Milo cikgu. Terima kasih. Lepas ni kita minum Milo. Awak pergi beli sendiri. Kemudian terima kasih semua kerana sudi mendengar celoteh yang tidak seberapa ini. Jangan lupa like and subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay safe. Bye.